yu'ti makna zalika fal istirqa'u bihi masyru'. Jadi ada hadis riwayat Imam Ibn Sunni, kita amal yaum wa layla, kitab yang bertajuk amalan di waktu malam dan di waktu siang dan di waktu malam. Bab ma yaqul fi duburi kulli salat, apa yang dibaca selepas daripada sembahyang. Baik. Jadi kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata dan di dalam suratul Fatihah dia ada sebahagian daripada makna memohon perlindungan kepada Allah. Itu ialah memohon bantuan kepada Allah dengannya. Maka oleh kerana terkandung dalam suratul Fatihah itu makna memohon perlindungan atau pertolongan kepada Allah semata-mata, maka maknanya yang seumpama itu, maka membaca Fatihah itu dia sebagai jampi itu dibolehkan. Jadi disebut dalam kitab Fathul Bari. Maka telah jelas seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar, wa al-Fatihah mengandungi makna memohon perlindungan kepada Allah. Bayang kalau tak baca suratul Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah sembahyang orang yang tak baca Fatihah. Jadi maknanya besar hebatnya suratul Fatihah itu, sehingga ada pendapat yang kata suratul Fatihah itulah ayat pertama diturunkan Quran. Tapi jumhur yang ramai kata ayat pertama diturunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi ada pendapat kata Fatihah ayat pertama selain ayat ya ayyuhal mudaththir. Jadi kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahawa Fatihah itu mengandungi perlindungan, memohon perlindungan. Maka itu dia mempunyai persamaan dengan surah-surah yang dipanggil Al-Mu'awwidzat. Apa Al-Mu'awwidzat itu? Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nahl. Yang diperintahkan dengan jelas oleh Nabi supaya kita membacanya selepas menunaikan solat. Maka surah Al-Fatihah juga ada sunat dibaca selepas solat. Ini kerana kesemua surah itu mengandungi makna-makna memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Uqbah bin Amir, riwayat daripada Uqbah bin Amir, dia kata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ta'awwadz bi inna wa innahu lam yuta'awwadz bi mithlihinna. Jadi kata Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW kata kepada aku, bacalah qul huwallahu ahad, dan bacalah qul a'udzu birabbil falaq, dan bacalah qul a'udzu birabbin nas. Maka ta'awwadz bi inna, dan fa innahu lam yuta'awwadz bi mithlina, mintalah perlindungan Allah dengan dia. Kemudian tidak ada surah yang digunakan untuk meminta perlindungan selain daripadanya. Bacalah. Kemudian Iqra'il mu'awwidzat, bacalah surah Al-Mu'awwidzat ini, surah ini. Dubur kulli salatin fadzakarahunna. Bacalah surah-surah ni, yakni 3 surah ni, maka setiap kali selepas sembahyang fadzakarahunna, dan Rasulullah pun membacalah surah-surah itu. Jadi 3. Maka tadi dia kata Imam Ibn Hajar uraikan suratul Fatihah juga adalah surah Al-Mu'awwidzat. Kenapa? Pasal kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umumnya surah-surah ini, surah Fatihah juga meminta kita berlindung, kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takkanlah kita ni sampai lepas bayang kira nak bangkit cabutnya, sampai tak ada nak baca apa Allah.
yang kita sebut lah itu. Imam Ghazali kata malam yarid kal qird, siapa yang tak berwirid langsung, tak baca apa langsung bayang, kira nak cabut ya, kira nak balik main WhatsApp apa agak gitu kan. Wah, inilah kemenangan Yahudi akhir zaman. Kita tu kira benda-benda yang lawa yang melalaikan kita. Akhirnya Quran tak baca, zikir tak baca. Jadi senanglah syaitan nak menggoda kita. Baik, jadi yang seterusnya kita membaca ayat kursi. Amalan biasa yang para ulama kita lakukan sebelum membaca ayat kursi adalah membaca dahulu ayat daripada suratul Fatihah, iaitulah ayat 163. Belum kita baca ayat kursi tu. Ayat kursi tu dia mula tentang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ayat kursi. Tapi kita sebelum nak baca ayat kursi, kita baca wa ilahukum dulu. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu ayat surah lain. Surah Al-Baqarah ayat 163. Ayat kursi pun Baqarah lah 285, 255. Tapi makna dia baca wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Cuma kita kena fahamkan bahawa bila dia ayat lain, dia tak boleh baca dengan terus, kita kena berhenti kan. Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Atau boleh tarik lepas tak tu, Allahu la ilaha illa, nak bagi bezakan bahawa dia tu bukan surah ayat kursi, dia surah lain. Maka bagi berhenti tak, kadar tarik nafas ni baru sambung tu. Sebab baik, kemudian barulah ayat ini kerana kelebihan yang besar yang terdapat pada ayat tersebut. Sudah saya sebutkan terlepas hadis yang berbunyi an Asma binti Yazid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sayyidatina Asma binti Yazid, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. Nama Allah yang agung itu terdapat dua, fi atainil ayatain, dapat dalam dua ayat yang berikut. Apa dia? Ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Satu. Kemudian apa? Wa Fatihah Ali Imran. Dan apa ayat yang kedua pada permulaan, walau ayat yang kedua pada permulaan surah Al-Imran, iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi maka yang senangnya ialah ayat kursi lah yang mulakan dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dua ayat ini, ayat wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat 255 dipanggil ayatul kursi, ayat tentang kursi lah. Kursi bukan kursi manusia dah, bukan kursi macam kita ni. Kursi ini ialah tempat takhta singgah sana Allah lah. Dia tak boleh gambarkan macam kursi kita. Ada apa nak sebut apa, Allah bertakhta lah. Jadi macam raja bertakhta, jadi Allah ni lagi tak tahu takhta kursi Allah tu macam mana. Sebab wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Sama mana? Wasi'a kursi, luasnya kursi Allah itu. Wasi'a kursinya itu, yakni takhta Allah itu. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Ada kita tak boleh gambar dengan Tuhan duduk bersemayam atas kursi ke, Tuhan duduk atas langit kan, tak boleh lah. Bukan macam tu. Walaupun Nabi naik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu naik langit, tapi kita ahli sunnah wal jamaah tak boleh kata Tuhan duduk di langit. Sebagai simbolik yang bahawa nak terima perintah tu, terutamanya perintah semayang ni, makam Allah tu di tempat tinggi. Tapi tak boleh kita Wahabi dia kata Tuhan duduk di langit kan? Tuhan duduk atas kursi, duduk atas fil arsyis tawa, duduk atas, dia duduk atas kursi, duduk atas langit kan? Jadi kita ahli sunnah wal jamaah ni, Tuhan
Tak duk bayar sebab Allah pun tak. Sebab Nabi berkata kita tafakkaru fi khalqillah, berfikir dengan kejadian Allah, wala tafakkaru fillah, jangan kamu duk fikir dengan zat Tuhan tu macam mana. Fatah binasa tu bagi kita tak mampu nak capai. Dalam badan kita kecil pun nyawa kita mana kita tak tahu. Jadi kita nak tanya apa Tuhan tu di mana. Sebab itu Imam Hanbali jawab kat Ad-Dahri dengan hujah pakai angkai Tuhan duduk di mana? Jawapan tu duduk dalam badan kamu. Dan kalau kamu ada nyawa, tak ada. Tang mana nyawa tu? Di kepala kah, di kaki kah, di perut kah? Kita tak tahu. Kalau dalam badan kita pun kita tak tahu nyawa tu di mana. Maka tak sampai nak fikir mengarut Tuhan duduk di mana. Yang penting Allah itu ada. Qul wallahu ahad. Maka wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Luasnya kursi kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan Allah wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tak susah, tak sukar apa-apa untuk menjaga kekuasaan langit dan bumi. Jadi kita yakin dan percaya itu. Maka Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik ke langit Isra Mi'raj itu bukan tunjuk kata Allah, bukan tunjuk kata Allah tu di langit, menunjukkan simbolik bahawa ni nak terima apa perintah ni, terutama semayang ni ialah satu yang mulia, yang tinggi. Di semayang ni kerja beratlah. Apa wasta'inu bis-sabri was-salah. Dengan kita nak minta pertolongan Allah pun dengan sabar dan dengan semayang. Jadi kalau tak semayang, kita minta Tuhan pun tak bagi. Kalau bagi tu pun dia bagi sebagai apa, untuk nak bagi pelikup lagi ada kan. Baik. Nak bagi tengok manusia ni rakus tak mana. Tapi tak jadi apa. Baik. Sebab itu apa tuan-tuan tikai kan benda-benda yang macam ni. Jadi kita buat amal ibadat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta kepada Allah dengan sabar dan dengan semayang. Tapi cuma Allah kata wa inna lakabiratun. Semayang ni dia berat lagi. Illa 'alal khashi'in. Melainkan kepada orang yang khusyuk sajalah. Hak takut ke Allah aja semayang ni. Hak tak takut ni dia heran apa. Jadi kita nak bagi dia heran. Kita sudah diluluskan nikmat yang saya bentangkan tadi di masjid tadi, section 13. Tuan-tuanlah kena jadi mata telinga saya untuk tengok jiran-jiran kita hak semayang Jumaat pun tadi. Jadi kita akan hantar, kita akan, tuan-tuan semua dirahsiakan, saksi dirahsiakan. Siapa tak tahu siapa bagi tahu. Tapi kena yakin bila kerja buat kita ni kerja buat yang ikhlas lah, bukan nak menzalimi siapa-siapa. Tapi nak bagi peringatan bahawa ini kerja agama. Kalau kita tak buat, kita berdosa. Tuan-tuan tak buat, jiran tuan-tuan ada sampai Jumaat pun tak pergi, dan kita pun tak kata apa, maka kita berdosa. Bayar tu kita balik tapi dapat dosa. Pasal apa? Pasal kita tak buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Jadi saya sebut idza ra'u zalim tadi. Nabi kata kalau kamu lihat suatu kezaliman, tak main Jumaat ni zalim sebab kita nak selamatkan dia. Kalau Jumaat pun tak semayang, maksudnya semayang fardu dak lah. Itu tak apalah, tu pun dia kata fardu kifayah apa. Ada orang semayang dah, kami tak payah lah. Jumaat ni tak ada fardu kifayah. Setiap orang wajib kena semayang. Jadi selama ni tak ada enakmen itu. Ada lah 7-8 tahun dulu dibatalkan dah. Sebab bila nak tangkap orang tak semayang, orang nak tangkap tu kena tak semayang. Maka orang tak semayang dia kata apa pun tak semayang. Ya. Jadi ini itu dibuang 7-8 tahun yang lalu. Tapi sekarang ni usaha kesungguhan daripada Syekh Faisal. Dia yang sungguh-sungguh ni, dia naik jadi ketua pengarah kuasa ni, maka dia pulun sungguh. Dan sehingga diluluskan dalam Dewan Undangan Negeri ujung tahun lepas. Tapi sepatutnya itu taklimat pun bulan April bangunnya, 10 April. Sebetulnya sudah berjalan bulan Februari, tapi dia akan mula berkuat ke bulan Jun. Jadi salah lah kalau saya tak abang.
Dia kata mana kami tahu. GST kita tak tahu apa pun, dia pernah gitu ya. Itu pun kita tak boleh kata apa kan. Maka ini pun macam tu lah. Takkan siapa pun tak tahu. Man taraka salasa jumu'atin bi ghairi uzrin kataba minal munafiqin. Siapa tinggal sembahyang Jumaat tanpa uzur 3 kali, memang orang tu orang munafik. Ayat Allah apa? Nabi sebut lama. Tahu lah. Cuma tak boleh tindakan apa lah. Buat nikmat Allah orang tak mau ikut. Lah ni kita dah diluluskan dalam dengan negeri Kedah 2 nikmat baru, iaitu section 16 dan section 13. Iaitulah section 13 ni apa tak main Jumaat, dan section 16 judi. Selama ni judi langsung daripada dulu-dulu sampai lah. Tak boleh tangkap siapa main judi. Sebab tak ada adalah enakmen jenayah syariah. Hak tangkap tu kerja polis ya. Alah, tetapi beli nama duk pergi kedai nama ekor, saya tangkap gambar, tentang salah. Kan? Tuan nak percaya kat tu imam kan, nak percaya kat hamba kan. Apa cakap besar hamba pi sembang besar depan hakim kan. Kan? Jadi itulah, tak ada begitulah. Kan? Jadi kalau kata kita pergi tangkap, ada tulis nama ekor, pergi masuk kedai topak tu, semua beli nama ekor tu. Kita pergi tangkap, pegang tengok ada tuan nama ekor, RM3,000 lah. Beli RM3, denda RM3,000. Tak sembahyang Jumaat, denda RM1,000 atau 3 bulan penjara, atau kedua-duanya sekali. Main judi apa RM5,000 atau 6 bulan penjara, atau kedua-duanya sekali. Ikut keterangan tu. Kalau hang sembang kemas lagi, hakim dapati hang salah, dengan penjara pun penjara, dengan denda pun denda. Lebih baik denda tu ni. Jadi tak apalah. Siapa yang rasa kan layak buruk, tak apalah. Saya beri abang tadi, jangan tumbuk saya lah. Tumbuk tak imam tumbuk balik ya. Tumbuk saya tumbuk balik ya. Baik. Jadi tak apa. Jadi saya besok pun layak buruk betul lah. Jadi dia balik pada. Jadi kita akan mula buat kotak. Jadi dia pakai tak borang lah. Jadi tuan-tuan cari tengok kepada dia. Biar bagi ajar tengok. Tak boleh tak ada. Jadi dia macam polis lah. Satu balai mesti ada kes. Kata lelaki apa kerja apa? Awak semua orang Padang Serai ni semua sampai Jumaat lah. Jadi dia mesti kena bagi kes lah. Betul tak? Jadi takkanlah khariah besar macam kita ni. Satu kes pun tak ada orang sampai Jumaat. Tapi saya dah kenal pastilah. InsyaAllah kita akan santap surat cinta ke dia lah. Jadi tak payah tangkap apa dah lah. Kita angguh nama ya. Pastikan tempat ni tengok. Hari Jumaat aku balik dia dah. Jumaat ni balik dia dah. Pastikan tarikh tu bagi kita beri kurang, tulis tarikh tu kan. Maklumat saksi adalah dirahsiakan. Baik. Jadi dia punya dia tahu kata Tok Imam lah. Tok Imam lah punya kerja. Tok Imam tak luar tak apa lah. Dia bakal apa kalau apa tumbuk Tok Imam tumbuk balik lah. Kan. Baik. Jadi apa kita balik kepada cerita ni. Baik. Kata Sayyidatina Asma wa Nabi SAW bersabda, nama Allah yang Ismullahul A'zam, nama Allah yang besar ni, fi hataini al-ayataini, duduk dalam 2 ayat lah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan semuanya Tuhan kamu ialah Tuhan ilahu wahid, Tuhan yang esa. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan melainkan dia Tuhan yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih, Penyayang. Wa Fatihah dan pembukaan surah Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia kata adalah tangkat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi ulama kata ayat yang paling mulia ni ialah Ayatul Kursi. Nama dia pun Ayatul Kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Baik. Jadi dalil menunjukkan bahawa membaca ayat kursi setiap kali lepas solat pula merupakan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja untuk baca ayat kursi dah. Maka apa dia? Ada yang berbunyi an Abi Umamah qala, daripada Abi Umamah Al-Bahili. Dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Abu Umamah Al-Bahili ni? Masa Nabi jadi Rasul dia umur 7 tahun. Dia amamtu fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana sab'an. Aku pernah jadi imam zaman Nabi
ketika umurku 7 tahun. Maksudnya dia bukan 7 tahun macam budak-budak kita ni. Jadi tak ada salah lah kita ambil tu imam muda-muda tahfiz belas-belas tahun. Kita tak erti, tak apa Quran pun. Kita tak duk tikai lah apa tak nikah apa semua. Kita nikah haram tak ayat kursi pun tak apa kan. Jadi kita tak duk tikai apalah. Sebab Abu Umamah Al-Bahili dia pernah jadi imam fi ahdi Rasulullah wa ana sab'an. Aku umur 7 tahun. Bukan 7 tahun macam kita lah maksudnya. Jadi nak abang kata kanak-kanak yang umayyiz, yang berakal ni, tak lagi yang balik, yang hafal Quran ni, tak ada masalah. Kita duk tikai dan dia tak nikah ke apa ke. Kita nikah ni juzuk 30 tak boleh apa kan. Baik. Jadi an Abi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi, siapa baca ayat kursi fi duburi kulli salatin maktubatin, yakni baca tiap kali lepas sembahyang maktubah, sembahyang fardu, lam yamna'hu min dukulil jannah illa ayyamu, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangnya. Lam yamna'hu min dukulil jannah, tak ada sesuatu pun yang dapat menghalangnya daripada masuk syurga illa ayyamu, kecuali dia mati. Jadi mana dia kelebihan besar ayat kursi ni. Jadi jangan tinggalkan ayat kursi. Ini kita ayat kursi kita baca bangkit cabut nyong gitu kan. Maka sebab itulah macam-macam lah. Yakinlah bahawa cerita bahawa ayat kursi ni kan, ada riwayat cerita tentang seorang orang yang ulama yang singgah di satu perkampungan, minta untuk bertumpang berteduh lah malam, dah gelap. Orang pun bagilah rumah kata pergi lah, kalau berani pergi tidur rumah tu. Kalau orang dia tak tahu cerita, tapi apa, maka dia pun nak tidur ayat semua, nak tidur tu bacalah ayat kursi. Maka pagi besok bangun tengok apa ni, di kiri kanan, dari kepala, dari kiri kanan, bawah, semua ada bekas abu terbakar. Dia orang pun biasanya orang kata rumah tu semua tak keluar lah. Jadi tiba-tiba maka orang pun bertanya kepada dia, apa rahsia naknya kami, naknya mereka nak kena dia lah, pergi tidur rumah tinggal tu, rumah hantu lah. Kalau dia kata tak nak baca apa tuan baca, maka sebelum nak tidur tu baca ayat kursi lah, tembus kiri kanan depan belakang atas bawah tu lah. Maka dia kan bawa tu hebatnya ayat kursi tu, syaitan tak dapat hampir dia, syaitan mati terbakar tu tu. Jadi Nabi kata lam yamna'u min dukhulil jannah, tak ada siapa yang boleh halang daripada masuk syurga illa ayyamu, sehinggalah kecuali dia mati. Baik. Jadi riwayat Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, sawaba man qara'a, balasan bagi orang yang baca ayatul kursi dubura kulli salatin, setiap kali lepas sembahyang. Baik, jadi kita dah jumpa tadi baca Fatihah, baca ayat kursi. Terusnya dia kata amalan sunnah lagi, membaca 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Bermula daripada amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun qul amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dua. Kita ada sambung lagi tu, syahidah Allah tu surah Al-Imran. Adik, surah Al-Imran kot kan. Baik. Jadi tu Rasul yang kita baca dalam tahlil, baca tahlil. Jadi tu baca ayat-ayat Quran, takkanlah ayat Nabi pula sebut ayat itu. Maka ini dalil bahawa lepas sembahyang, zikir lepas sembahyang tu, saya dah penyebab boleh ke zikir kuat-kuat ke apa, ada dalil-dalil dia. Baik, maka baca surah itu. Bagaimana kedua-dua surah ayat ini juga diamalkan oleh para ulama.
kerana ia mempunyai kelebihan melindungi pembaca daripada gangguan jin dan syaitan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Mas'ud al-Badri berkata, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir suratil Baqarah, dua ayat daripada akhir surah Baqarah ini, man qara'ahuma, siapa yang baca kedua-duanya, fi lailatin, dia baca kedua-duanya, maksudnya dua ayat 284 288 dia ayat 284 285 286 yang mula dengan lillahi ma fis samawati wa fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu ila wa yaqulu ma yasha'u Allahu ala kulli syai'in qadir wa amana rasul. Tapi dia apa dua yang akhir dah. Jadi kita dah kata 284 285 286. Dan ayat ini semua kalau ikut sukatan pelajaran boleh rendah apa ada yang putih ni. Tapi dah kita pun tak pernah duk cek anak kita boleh apa ke tak boleh apa. Main besar kita 5 barang tak apa lagi. Sedangkan kalau ikut tu apa dah kalau rendah lagi. Kan. Tapi dah tak duk amai dah, dah bapak pun tak duk tekan duk tanya apa. Pak pun tak baca dah, dia pun tak pernah dengar pak baca. Dia pun tak baca lah. Contoh lah begitu lah. Apa, jadi pak pun tak sembahyang Jumaat, nak harap anak sembahyang Jumaat. Apa? Laukan jangan duk hantar nama tuan, jangan duk hantar nama budak-budak ni. Lah nak tangkap syepisa tu, tangkap on tutor. Tutor ni patutnya duduk pegang tasbih, duduk zikir ni, tapi tak sedar diri, tahajud Jumaat pun tak sembahyang ni. Dia boleh duduk melilau lalu 3 malam Jumaat, naik motor mai tak rokok gitu lah. Budak-budak tak apa. Dia panjang ke, logik kata dia panjang masa ni. Ni kita nak selamatkan hak tutor ni dulu. Kalau dah tak mau selamatkan juga, kita dalam surat kubur, kita lanjutkan kubur kita sampai ujung sana, kita letak depan jujur lah supaya dia kawan dengan geng mereka. Kalau nak jerit ke anak apa jerit sana ujung-ujung lah. Layak buruk lah, kena layak buruk lah. Memang biadab lah, tapi dengan orang biadab ni dia kena biadab lah. Jadi nak jawab apa lagu tu lah. Apa tumbuk tu imam berpuruk balik lah. Ini senang lah cakap tu kan. Dia bukanlah nak tunjuk apa dah. Tapi Nabi kata tafakkaru apa tawadhu ma'al mutawadhin. Tawadhu ni rendah diri ni dengan orang-orang tawadhu macam tuan ni. Tapi takabbaru tu takbur lah maksudnya. Kena sombong ni. Kena sombong dengan berbuat ma'al mutakabbirin. Depa dengan Allah pun depa sombong. Orang tak semayang ni sombong lah. Hang duduk atas muka bumi Allah, berjalan tarakallah tamshi fil ard. Dan kita baca hari ni banyak kali lah. Orang tak semayang ni berjalan di atas muka bumi Allah. Wal ardu yal'anu, bumi pun laknat dia. Muka bumi Allah pun laknat dia. Kan? Tarakal solat, orang tak semayang ni. Iza rufi'al luqmata, dia suapan pun baca dah hari ni kan. Iza rufi'al luqmata wa qala al-luqma alaika la'nati ya adu Allah. Suapan hak masuk dalam mulut pun kata laknat aku kata engkau wahai musuh Allah. Kaifa ta'kulu rizqullah, macam mana boleh makan rezeki Allah, wala tuaddi ma furidallah, tapi kamu tak boleh tunaikan apa yang Allah perintahkan. Teruk sangatlah betul tak? Jadi orang sombong ni kita pun kena layan cara sombong lah. Jadi bukan salah lagi. Macam orang main tanya Nabi balik Isra' Mi'raj, abang kata aku diperjalankan dalam Isra' Mi'raj, naik daripada Masjid Haram ila Masjid Al-Aqsa. Nabi baca ayat Quran, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna lahu linuriyahu min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Ayat jelas lah. Takkan nak tikai ayat Quran ni. Dan kita kata kita Islam yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Betul? Yang innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, orang yang takut kepada perkara ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka keampunan dan wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Maka dia tak tegan nak tanya kat Nabi, main tanyalah kat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Dialah bila Nabi balik, Nabi pertama jumpa siapa? Jumpa Abu Lahab tu, Abu Jahal tu. Maka cerita aku diperjalankan daripada Abu Jahal pergi cerita ke orang, jumpa Abu Bakar, abang tu, kawan aku bohong lah. Tapi Abu Jahal kata, kalau dia abang ternaik ke langit pun aku akan benarkan dia. Jadi sahabat ni tak yakin bahawa Nabi diperjalankan. Mai jumpa Abu Bakar, tanya Abu Bakar, betul ke cerita Muhammad ni? Kata betul lah, Quran kata betul. Hang kalau nak yakin lagi hang pergi jumpa Umar. Umar boleh pergi hang yakin lah. Ditanya Umar, Umar yang terkenal dengan bengisnya ni kan, yang cengih ni, yang zaman dia siapa pun tak berani merotih apa. Hari kita pun kena tiru Sayyidina Umar tu lah. Walaupun tak kan, perempuannya orang takut lah tu lah. Sebab tok guru saya kata dalam kampung kena ada harimau. Saya mengaji kat bab harimau ni pun kan, tu apa tumbuh balik lah perang tu lah kan. Jadi guru saya kata dalam kampung kena ada harimau. Kena ada orang yang jadi harimau. Biar orang takut kan. Baik, jadi main tanyalah Umar, apa betul ke cerita Isra Mi'raj ni? Tunggu Ustaz. Kalau tak percaya tunggu Ustaz. Habis Umar, Sayyidina Umar buat pulang pedang. Dia ubat keyakin. Pagi tu lah, sudah kan. Tak percaya lagi. Dah jadi orang Islam Jumaat pun tak mau sembahyang ni. Tak apa lah, kita akan tengok lah siapa orang masam tu kan. Baik, jadi dulu kita boleh tengok sajalah undang-undang tak ada. Nak buat pun tak boleh. Orang tu tanya Ustaz, tak boleh buat apa? Boleh buat apa? Takat bagi dalam pantai dalam khutbah, dia akan main sembahyang. Dia akan dengar tuan-tuan yang dengar abang tu Ustaz. Oh, bantai bukan bantai apa? Ya. Alah kita akan tak nama, tak ada apa. Dia tak ada surat waran tangkap akan main. Dia tak ada keterangan. Ada koyak ke apa tak apa. Biar kita nak tengoklah. Jadi tuan-tuan, takkanlah taman kita ni sampai tak ada kes tu. Betul Tok Imam tu tangkap taman lain ya. Taman kita semua orang baik lah. Takkan abang dulu kan. Jadi kita akan cuba tengoklah siapa. Tak jadilah kata Syekh Peter, kalau satu daerah hantar 7, 8, 5, 6 kes pun cukup lah. Satu daerah semua seluruh negeri ni duduk ada 11 daerah. Dia jadilah pecah rekod masuk dalam Sarawak, ada tu dia ditangkap pada tak Jumaat. Alai tu tak perut tu ya. Bukan dia ada duit pun 1,000 tuan kan. 1,000 bukan dia sekupang doang. Pada tak main Jumaat yang kena denda 1,000. Tidak layak buruk lagi depan hakim kata penjara orang sebulan ni. Dia 3 bulan dia boleh buat sampai 3 bulan. Kalau hakim ada Allah ni saya percaya. Hakim Syekh Ahmad Syukri ni memang cengih ya. Kalau kes khaluat kalau 2,000 paling koman pun 1,800 lah. Betul. Baru turun sikit kan. Tu. Baik. Jadi judi beli nombor ekor 3 air kena tangkap denda 3,000. Pada gua kan. Bukanlah kita nak abang kita bagi pada muka orang lah. Sebab tu kita kena iklan dulu. Wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasulah. Allah kata kami tak azabkan manusia ni sehingga kami utuskan Rasul tu. Rasul 13 tahun. Isra' Mi'raj ni berlaku tahun ke-11 kenabian Nabi. Mana 2 tahun sebelum hijrah. Nabi duduk di Mekah 13 tahun. 11 tahun tak ada perintah sembahyang apa ni. Sehingga tahun ke-11 baru Isra' Mi'raj baru terus sembahyang. Tu pun sembahyang mula-mula ada ni, tu sembahyang secara rahsia ya. Sembahyang wajib lah. Tapi sembahyang secara sembunyi-sembunyi ya. 2 tahun duduk di Mekah belum hijrah. Tak boleh. Kan? Tak ada kuasa. Maka Allah perintahkan Nabi 10 tahun. Yang kedua barulah ayat-ayat hukum turun. Olah pointah hukum. Mana dia manusia dididik dengan faham 10 tahun dah. Dia umur 60 tahun tak balik kot. Pencin 55 balik dah lah. Kalau orang jenis balik 55 kan. Balik 58, balik 60. Lepas itu takkan duduk kira duduk kedai kopi je kot. Dunia kata pergilah, kubuk kata marilah kan. Ni duk ada ni sampai umur 70 tahun Allah bagi panjang.
khairukum man tala umur. Sebaik-baik kamu memang orang yang Allah panjangkan umurnya. Wa khairu amal, tapi baik pula amalannya. Tak apa dah kalau umur panjang. Wa su'ukum, tapi Nabi kita sejahat-jahat kamu pun man tala umur, ialah orang yang panjang umurnya. Wa su'u amal, tapi buruk pula amalannya. Jadi kita tak tangkap budak-budak ni. Kita tak tahu nama budak-budak ni. Bagi kat saya nama orang tua-tua. Pak Long haram tak semayang. Kita nak tengok dia kemas ke mana kan. Dan kalau dia nak tunggu tu imam pun dia tak larat lah kan. Dia kalau muda pula tangkap dah yang teman bagi penunggu kan. Niat dia pun tak larat lah. Cuma dia sombong lagi. Sombong ke kepala tu dia lagi. Larat tak larat dah tu lah. Tak larat apa kita. Tapi haram tak mau semayang itulah kan. Tu ada masih duk jumpa saya duk sebut tu lah saya lalu dah jumpa orang tua tu dia akan dia akan sampai bekas OCS kita tanya dia kata apa Pak Ustaz, Allah ni tu saya tangkap dia kan. Sampai lah jumpa duk sebut syarat, kalau syarat lucah lah tu dia buat gitu lah, dia buat tangan tu. Saya pernah kata dengan dia, Pak Long, umur tua macam Pak Long itu tak ada belagak sombong lagi. Tak lagi, saya muda lagi ni. Lumbuk saya kerahnya, pernah kata betul kan? Saya kata pernah kata kan? Lumbuk saya kerah lagi kan? Pak Long tak larat lah. Tapi tak ada sombong lah. Ingat kita nak mati dah lah. Tapi ada orang macam tu lah. Baik. Tapi ada orang yang baik, yang bila kita berkasar buat kerah dia baik. Ni pergi umrah lah, bawa orang pergi umrah lah. Atau lepas dia tajar orang pergi umrah, tahun ni dia tajar orang pergi umrah. Apa dah? Nasib baik Ustaz Kamil kata kat dia. Dia pernah pergi jumpa pak saya, betul lah Ustaz. Orang tak semayang ni, kalau tak main masjid apa, adik-adik sopa Kristian lah. Pak pergi gereja minggu sekali lah. Kalau kita pergi masjid minggu sekali lah. Dia kata adik-adik tu lah. Dia tak apa hati pergi tanya pak dia. Pak dia kata betul lah kalau kita orang hilang ni. Tapi alhamdulillah ni pergi umrah, Allah tak ada pergi umrah. Bawa orang ni. Dan akhirnya dia kata nasib baiklah ustaz kata pedih kat dia tu. Maka akhirnya tu orang nak jadi baik, tak jadi baik ada jumpa tu. Aduh biar pergi dia lah. Kita nak iram kan. Kata Syekh Pito dia nak iram apa? Depa nak tunjuk kepala kai. Biar pergi dia lah, takkan dia tak mati. Takkan nak dia tak nikah hampa tu imam takut apa dia dah. Syekh Pito lagi tak. Biar pergi. Dia nak tunjukkan kepala api ke dia lah. Esok dia anak dia tak menikah lah, dia tak mati ke apa. Mati tu imam kata dia diperintahkan untuk ditanamkan di ujung perang. Masa tu kita tunjuk kuasa kita. Gempak memang tak kena buat semua kan. Saya lepas projek kita ni, kita akan tambah kubur sana, bagi perbesar sana. Sebab enactment ni sudah jalan. Maknanya lepas kita wartakan undang-undang ni dah ada, maknanya kita akan boleh kita akan boleh buat lah. Jadi biarlah dia duduk dengan geng ni Tuan mau tuan duduk lenok dalam kubur, tiba-tiba duduk relax, tenang, duduk bahagia, tiba-tiba jiran sebelah duduk serius, tolong mana boleh kan. Tentu orang baik-baik tentu nak duduk dengan orang baik-baik. Jadi saya nak bagi tuan-tuan duduk dengan orang baik-baik, kita bagi hak geng tak baik ni duduk di ujung-ujung sana. Duduk dengan geng ni bawah hantar ni apa kaya hobi lah belah sana. Tak sampai kita tak dengar, kita duduk dekat masjid, kita duduk dengar kuliah malam-malam. Jadi ni cara pengajak dengan orang pengajak kan. Oleh tuan-tuan tahu. Tak ada memanglah pasal dia hadis Nabi macam tu. Tapi mana pun bagus lah. Orang biadab ni dia kena ajak dengan perkataan biadab lah. Baik. Jadi tengok sebalik pula cerita dah. Daripada Abi Mas'ud Al-Badri tadi dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda al-ayatani min akhir suratul Baqarah man qara'ahuma fi lailatin. Dua ayat daripada akhir suratul Baqarah ini siapa yang membaca akan kedua-duanya dalam satu malam. Kaftahu, yakni memadailah bagi dirinya. Baca dua ayat tu aja pun cukup lah. Maksudnya daripada apa? Daripada gangguan jin dan gangguan syaitan. Selain baca pula 3 qul tadi ni, selain baca ayat kursi. Maknanya tu baca tu pun Nabi kita amana rasulu bima sampailah
fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka kalau benda ni jadi amalan kita pada setiap malam, insya-Allah ujung ayat tu boleh fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, bantulah kami dalam menentang puak-puak kafir. Jadi ini kita tak baca, Allah nak bantu je kan. Baik. Maka justru ayat ini juga disunatkan untuk dibaca selepas solat. Di mana ayat kursi kena kedua-dua ayat ini juga mempunyai tujuan dan maksud yang sama. Apa dia? Perlindungan Allah. Baik. Dan kita ambil lagi dia yang ke-10, membaca surah-surah Al-Mu'awwidah. Al-Mu'awwidah. Sebenarnya telah disebutkan bahawa surah-surah Al-Mu'awwidah ni, apa dia? Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tiga kul yang orang panggil tiga kul. Kita berpelekat, buat gantung ayat di rumah kita tiga kul. Tak malah gantung tu nak bagi cantik rumah, tapi jangan gantung haram tak baca. Gantung ayat 1000 dinar haram tak baca. Sedangkan ada kelebihannya, siapa baca 11 kali ayat 1000 dinar sehari, insya-Allah Allah bukakan rahsia daripada keberkatan ayat itu. Jadi kita gantung sajalah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Kita berharap tak baca. Bacalah kurang-kurangnya 11 kali. Macam mana saya cerita dulu, Hamka ditahan 2 tahun lebih dalam penjara. Dan dia dalam penjara itu dia berjaya menyiapkan 29 juzuk tafsir Al-Azhar. Satu juzuk 30 dibuat sebelum di luar penjara. Jadi apa dia teringat kata-kata, dia pun tak fikir berapa lama dia ditahan dalam penjara. Dan bila nak keluar dia tak fikir ni. Buat kerja dia hari-hari ialah baca Quran. Dan akhirnya 29 juzuk surah tafsir Al-Azhar itu yang diiktiraf oleh dunia. Hamka ni diberi ijazah hormat daripada Al-Azhar. Sedangkan dia bukan ngaji sampai Azhar pun. Tu sebab hebatnya Hamka tu, penguasaan ilmu dia, bahasa Arab dia bukan mengaji, tapi dia diberi ijazah hormat PhD tu daripada Al-Azhar. Tu dengan tafsir dia tu. Maka dia kata apa, dia teringat guru dia Sultan apa nama, Ida staddat kumul balwa. Tu dia kata ada, apabila kamu ditimpa ujian berat, Ida staddat kumul balwa, apabila kamu ditimpa ujian berat, fafakkar alam nashrah, ingatlah surah Alam Nashrah. Tu dia ingat surah ni, bukan ingat sajalah, tu dia bacalah, fafakkar alam nashrah fa inna ma'al usri yusra. Semuanya bersama satu kepayahan ada dua kemudahan. Dan kita dah baca inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi kita bersama satu kesulitan ada dua. Idza fakkar tafrah. Maka tu dia kata, kalau kamu ingatkan dia, kamu akan jadi lapang. Akhirnya dia pesan ke dia baca sehari 40 kali. Jadi kita ada 5 waktu sembahyang. Jadi tolaklah nak baca setiap kali sembahyang 40 kali ikut keadaan kot. Sebab kita duk WhatsApp duk main banyak duk habis masa tu. Maka kita baca lepas sembahyang 8 kali. Sudah. Maksudnya 8 kali 40 lah. Bagi janji sehari dia lah, sebab tu dia kata sehari baca 40 kali. Maka dia contoh baca lah, buka tafsir Al-Azhar pada surah ni lah, pada surah Al-Azhar dia cerita tentang mungkin balik buka itu saya kata saya bohong apa, balik buka. Maka dia amal itu ya, amalan dia sehari kenapa Alam Nashrah sampai 40 kali. Maka dia kata keberkatan daripada surah Alam Nashrah ni, bila dia keluar penjara dengan duit royalti 1 juzuk ya, bukan 30 juzuk dah, dia boleh bawa seluruh keluarga dia pergi menunaikan haji. Dia tuan ganda akan balik tak ada. Jadi kita pun maka bacalah Alam Nashrah setiap hari. Maka Allah pasti akan bukalah pintu-pintu kelapangan. Paling tidak pun Allah hilangkan susah hati daripada kita. Jadi paling tidak Tuhan pun hilangkan daripada kita, hilangkan rasa
keluh kesah. Orang duit banyak pun tak cukup. Marah tak. Apa sebab itu sikit tapi mencukupi lebih banyak daripada, lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Kalau duit banyak masjid orang tak ada mai, suruh orang tak ada mai, lebih baik jadi orang biasa macam kita. Ada masa boleh mai mengaji, ada masa boleh mai dengar kuliah apa lagi, ada masa boleh bangun di awal pagi main jemaah. Tapi kalau kota banyak, duit banyak pun haram, tak boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Kan? Baik, jadi kita ambil ni. Dia telah disebutkan bahawa surah Al-Mu'awwidzah itu adalah suratul Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dalil yang menyatakan bahawa sunat dibacakan surah-surah ini selepas solat ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Uqbah bin Amir, katanya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, ta'awwadz bihinna wa innahu lam yuta'awwadz bimithlihinna, iqra'il mu'awwidzat dubura kulli salatin fadzakarahunna. Maka kata Uqbah bin Amir, Nabi kata kat dia apa? Nabi kata kat dia, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang minta perlindungan dengan Allah melalui surah-surah ni, tidak ada surah yang digunakan untuk memohon perlindungan seumpama dengan surah-surah ini. Pendek ya, Allah ahad, Allah berfirman, pendek ya, kan? Maka hebatnya besar tu. Iqra'il mu'awwidzat, maka Nabi kita baca surah Al-Mu'awwidzat ini dubura kulli salatin, setiap kali lepas sembahyang. Fa zakarahunna, maka Rasulullah pun menyebut akan surah-surah pelindung ini, surah Al-Mu'awwidzah ni. Dan yang ke-11 insya-Allah kita akan jumpa bertasbih, bertahmid dan bertakbir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semua ada dalil, bukan saja-saja ulama mereka kata kena baca gitu. Faham? Jadi kita jangan mudah bawa zikir lepas sembahyang. Mana ada zikir mayang tu dah zikir dah tu. Maka ada lagi nanti angkat suara, angkat tangan, bersalam lepas berdoa. InsyaAllah kita akan jumpa. Jadi sebagai hukum zikir nyaring dan sebagainya, sebagai dalil, sebagai hujah menolak pandangan bahawa kata zikir lepas sembahyang bid'ah, kan? Baca talqin bid'ah, tahlil bid'ah, baca yasin dan Jumaat bid'ah, semua bid'ah, kita buat apa tu, kan? Akhirnya ustaz hari Jumaat orang baca yasin dalam perhimpunan, ustaz duduk dalam jamban. Betul bang? Baca yasin pun bid'ah. Tu tempat syaitan, tak bid'ah pula. Kan? Tu. Jadi tu dia. Jadi akhir zaman ni ada macam tu. Tuan-tuan jangan ingat ustaz ni semua sama. Itu Dr. Yusuf Husin, Profesor Dr. Yusuf Husin tu. Dia bekas mufti belayar. Dia kata ustaz ni pun ada 3 jenis, kan? Satu dia panggil ustaz mutlak, macam ayat mutlak lah. Dia ada ilmu, dan ilmu tu orang boleh tumpang guna. Jadi ayat mutlak ni dia suci dan menyucikan. Yang kedua dia tahu ustaz musta'mal. Dia macam ayat musta'mal lah. Dia boleh guna sekali, betul tak boleh guna lah. Jadi dia habuan ilmu tu, habuan dia, tak apa lagi lah. Bahaya ni dia kata takut ustaz jadi ustaz mutanajis. Macam mutanajis lah, ayat najis. Dia bukan saja nak cuci pun tak boleh, nak buat apa tak boleh, melingkup habis semua. Jadi dia pun jadi fitnah, kan semua orang pun jadi lingkup habis semua. Jadi jadi tak semua sama. Dan orang yang paling kena azab siksaan di hari kiamat itu ialah orang yang ada ilmu lah. Apabila ilmu itu tak mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ni in qaranatul khasyah, kiranya dia mendekatkan kamu, qarin, dekatkan kamu khasyah dengan takutkan Allah. Falaka, dia kalau ilmu itu in qaranatul khasyah, dia boleh mendekatkan kamu dengan takut kepada Allah, maka itulah ilmu yang guna bagi kamu. Wa illa, tapi kalau ilmu tu lagi jauh dengan Allah, digunakan ilmu untuk cari makan, untuk apa semua, wa illa falak, maka baginya fitnah. Ilmu tu akan jadi fitnah lah.
Jadi yang baik daripada Allah SWT, silap itu kelemahan kurangan saya. Jadi saya minta itulah. Nenek moyang ini akan mula berkuat puasa Jun. Dia tangguhkan patutnya itu saya pergi dulu, dia kata boleh bulan 2 tu boleh. Tapi dia ada sedikit teknikal bagi, jadi tak ada lagi. Bulan Jun, tuan-tuan boleh balik parti tengok jiran-jiran dengan siapa-siapa tak. Jumaat haram tak zaman. Kalau tuan-tuan tak abang, kata imam, tuan-tuan berdosa. Kita dia berdosa lah tu lah. Kan? Jadi kita mengaji ni, kita ada faham ni nak buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Idza tarakatil amru wal ma'ruf, idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tapi kita apabila kamu tinggalkan kerja suruh orang buat baik dan cegah orang daripada buat jahat ni, hurrimat barakatul wahyi. Nabi kata akan terdindinglah keberkatan wahyu. Bila wahyu keberkatan Allah tak ada, hidup ni jadi sukar lah. Jadi tak ada lah, tak cukup lah. Tambah pula dengan segala macam kenaikan, dengan segala macam apa ni. Kalau kita Allah tak berkati pula hidup kita, jadi rasa macam susah lah. Terwaji pun dapat teruk kan. Jadi nak selamat, tak umar nak selamat dah kan. Jadi mal. Jadi bagi Allah barakahkan hidup kita ni. Dengan sebab apa? Dengan sebab law anna ahlal qura amanu wattaqaw. Allah kata sekiranya ahli suatu qarya itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, nescaya kami akan bukakan barakat minas samai wal ardh. Allah kata nescaya kami akan bukakan keberkatan daripada langit dan di bumi. Bila Allah turunkan rahmat di bumi ini, barakah, hidup kita rasa cukup, akan lahir tiba qanaah. Tak ada lah do jadi keluh kesah, jadi serabut habis kan? Macam-macam. Jadi terlalu banyak hidup nikah setengah cerai anak ya, banyak sangat banyak sangat apa. Saya pun hari tu pergi hantarlah buku tujuan banyak semua sampai ditegur, kalau cerai pun banyak, nikah pun banyak, cerai pun banyak. Aduh, hebat lah saya kan. Dia hebat kita ni. Zakat kita pun banyak, hak karaoke pun banyak, hak kedai juri pun banyak. Semua dah. Di mana dia hak orang baik pun banyak, hak orang jahat lagi banyak kan. Jadi yang baik daripada Allah Taala, yang silap kelemahan saya pun ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ila Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa lana siratal mustaqim wa bainana wa bainal qawmina bil haqqi wa tawfiq. Rabbana atina fid dunya hasanatan